Kan? Orang-orang hak ada dah ni. Hak bulan Ramadan, orang-orang hak turun daripada lain tu, kawasan lain pula nak mari. Jadi kena buka ruang juga lah hak lain tu. Tuan-tuan ni dia kata ni orang dah biasa dah ni orang lain pula. Kan? Kemudian yang apa ni muslimat 50 orang ya. Macam mana? Berapa ramai muslimat, berapa ramai muslimi nak semayang kena gilir. Kan? Agak-agak tuan-tuan berapa kali boleh tarawih surau sepanjang bulan Ramadan ni. Kan? Ada satu surau tu dia buat laporan dah kat saya. Dia kata, "Ustaz, tamak saya ni kan kalau kira-kira 2 kali," dia kata seorang. Boleh ke 2 kali ya tarawih. Yang sini tak tahu lah buat undi macam mana pula kan. Saya pun tak tahu macam mana ni. Kena cari tempat hak mana nak lantik jadi imam nampak ayah. Seorang ke masjid mana nak lantik jadi imam bulan ni rasa nak jadi imam lah. Boleh tarawih 30 malam. Tak jadi imam macam tuan-tuan juga makmum kan. Tak menentu ustaz pun kata. Ustaz pun tak ada tempat juga. Baik, kita sambung ni. Last tadi. Ada penanda lah. Nak habis dah Ustaz tu. Maksud apa tu? Rukun 13. Rukun yang ke-13 muka surat 186. Baik, kita sambung pengajian kita rukun yang ke-13. Nak habis dah kan? Dulu masa nak beli buku rasa lambat lagi, tengok habis juga. Masa nak beli buku dulu lambat ni ustaz ni mengajar tak habis kok. Tengok habis juga. Okey. Rukun yang ke-13 iaitu tertib. Rukun solat yang ke-13 ialah tertib segala rukun. Tertib segala rukun seperti mana yang telah disebutkan. Ia merangkumi niat seiring dengan takbiratul ihram, niat dan takbiratul ihram serta al-Fatihah dilakukan ketika berdiri betul. Tasyahud dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan ketika duduk. Jadi masa kita berdiri tu kan, masa kita qiyam, maka perkara yang perlu kita lakukan iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram bersama dengan niat yang solat kita nak buat, fardu ke sunat ke kan, jenis solat apa, maghrib ke isyak ke kan. Kemudian kita baca Fatihah, maka Fatihah ketika itu juga dibacakan dalam keadaan kita qiyam. Masa kita tasyahud dan selawat, kedudukan kita ialah kita baca tasyahud dan selawat itu ketika mana kita berada ketika duduk. Tetapi maksud tertib bagi mereka yang menyebutnya secara mutlak adalah lain. Antara maksud tertib bagi mereka ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan selepas tasyahud seperti yang diputuskan di dalam Al-Majmu'. Dalil yang mewajibkan tertib ialah ittiba'. Ittiba' artinya kita ikut cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan di dalam hadis sahih di samping hadis solatlah kamu seperti mana kamu melihat saya bersolat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan? Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Maka yang kita solat ini solat Rasulullah SAW. Yang ditengok, siapa tengok? Sahabat tengok Rasulullah SAW solat. Kan? Rasulullah wafat,
kan, yang mengikuti hak tengok solat dia siapa? Sahabat lain pula, ya, jadi kalangan sahabat, kalangan tabi'in sampai kepada kita. Dan perkara itu ditulis macam sekarang ni, dibukukan. Inilah hal keadaan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil An-Nawawi memasukkan tertib ke dalam rukun solat. Jadi Imam Nawawi dia meletakkan tertib ini adalah rukun solat. Ini bermakna tertib adalah wajib. Tertib adalah wajib. Ar-Rafi'i menggambarkan makna tertib sebagai tidak memanjangkan hukum yang pendek. Ibn Salah memberikan makna tertib dengan tidak berlaku selang yang lama selepas memberi salam dalam keadaan lupa untuk bangun menyambung rakaat berikutnya. Jadi tertib ni maknanya kita mula daripada yang pertama sampailah yang akhir. Itu namanya tertib. Tidak boleh kita nak mendahulukan antara satu sama lain. Mesti bermula dengan takbiratul ihram dulu. Nak solat mesti dengan takbiratul ihram dulu. Kan? Itu. Adakah mualat rukun solat? An-Nawawi tidak membantah dalam menjadikan mualat. Mualat ni maknanya betul-betul sebagai rukun solat. Daripada kita qiyam, rukuk, kan? Kemudian i'tidal, rukuk, itu dia panggil mualat lah, bersambung-sambung. Ya. Antara bentuk meninggalkan mualat ialah apabila seseorang ragu dalam bentuk, apabila seseorang ragu dalam niat solat, lalu dia tidak melakukan rukun qauli atau fi'li dalam tempoh yang panjang, maka solatnya batal kerana mualat dalam solat tidak berlaku. Kan? Kadang-kadang berlaku pada seseorang ni, dia semayang, ya, dalam semayang orang kata jadi tak tahu, aku ni kan rukuk ke, aku ni kena sujud ke, dia tak tahu kan, dia dalam kebingungan. Dalam keadaan dia duduk qiyam tu kan, dia duduk qiyam tu, ni sujud ke sebab kan ni rukuk ke, dia tak tahu, lama situ. Itu yang menyebabkan bahawa kan tidak adanya mualat, maka batal solatnya. Kan? Maknanya dia sudah dalam keadaan nak sambung kat mana ni. Kan? Sebab duk qiyam kan, duk qiyam ni boleh semua ni, nak rukuk pun boleh, nak sujud pun boleh. Kan? Oh memang tak baca Fatihah lagi, macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud. Kan? Jadi dalam keadaan dia yang lama tadi, artinya dia sudah tidak ada betul-betul, maka dalam keadaan ini batal solatnya. Solat tu batal. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada dah. Kan? Tak ada mualat. Kebanyakan fuqaha tidak mengira mualat sebagai rukun solat kerana ia seperti sebahagian daripada rukun yang pendek, atau kerana ia lebih menyerupai perkara yang tidak wajib. An-Nawawi berkata dalam kitab At-Tanqih, mualat dan tertib adalah syarat. Mengiranya sebagai syarat adalah lebih jelas daripada menganggapnya sebagai rukun. Pendapat Al-Masyhur menyatakan tertib sebagai rukun dan mualat sebagai syarat. Dipecah dua. Kan, tertib itu adalah rukun, mualat itu berturut-turut dalam solat, kelakuan itu adalah syarat. Baik, hukum tertib pada perkara sunat. Manakala mengikut tertib antara sunat solat seperti doa iftitah dan membaca ta'awuz sebelum kita kita nak mulakan sesuatu tu, kita bermula dengan doa iftitah kan, dan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mengikut tertib antara rukun wajib dengan sunat seperti membaca surah selepas membaca Fatihah,
merupakan syarat untuk perkara sunat itu dikira sebagai sunat, bukan sebagai syarat sah solat. Setiap rakaat yang kita solat kan selepas Fatihah, 2 rakaat yang pertama je. 2 rakaat yang pertama tu lepas Fatihah baca surah. Kan? Ikutlah surah panjang ke, surah sederhana ke, surah pendek ke, ikut kita. Mana sunat. Kan? Tak baca yang tu sah solat sebab dia dikira sebagai sunat. Kan? Ada yang berlaku di kalangan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ini cerita orang dulu. Kan, sahabat ni dia baca Fatihah, baca Qul Huwallah, tu aja. Sahabat Nabi. Kan? Dia tak baca surah lain dah. 17 rakaat dia baca macam tu. Kan? Maksud dia apa? Maksudnya setiap rakaat dia baca Fatihah, Qul Huwallah. Sembahyang maghrib 3 rakaat macam tu. Fatihah, Qul Huwallah. Isyak, Fatihah, Qul Huwallah, 4 rakaat. Jadi sebab tu 17 rakaat dia baca yang tu. Baca Fatihah dengan Qul Huwallah ahad. Ya. Kan? Orang pergi mengadu pada Rasulullah, kan? Pelik kan? Sebabnya kalau ikut yang kita duk belajar ni hanya 2 rakaat yang pertama saja sunat baca surah lain. Ni kawan ni terus baca semua. Dan amalan dia pula ni dia bukan takat baca dalam solat Fatihah dengan Qul Huwallah, luar solat pun dia baca Qul Huwallah aja. Itu je amalan dia. Mengadu kepada Rasulullah SAW senyum. Dia tak marah, Rasulullah senyum. Rasulullah tanya balik, kenapa kamu suka baca Qul Huwallah? Ya Rasulullah, tidak ada surah yang paling aku cintai melainkan Ikhlas. Surah Ikhlas aja. Aku pun yang ni aja aku suka. Aku tahu pun yang ni. Nabi kata apa? Dalam keadaan dia melakukan yang macam tu, kalau kita hari ni, oh ni bid'ah lah ni, ya. Kan? Baca solat baca semua surah ni bid'ah kan? Apa jawapan Nabi? Nabi kata, kerana kamu suka dengan surah Fatihah ni, kamu layak masuk syurga. Masya-Allah. Sebab tu lah tuan-tuan. Kan? Ni kadang-kadang kita mudah sangat duk tuduh orang bid'ah ni bid'ah. Kan? Yang kawan tu buat tu bid'ah tu. Tapi kenapa Nabi dia kata layak masuk syurga lagi? Kan? Nak beritahu bahawa kemuliaan Al-Quran. Bacalah surah mana pun, hak kita tahu yang tu pun, walaupun orang kata oh Allah lekeh ya, duk semayang dengan keluar Allah lekeh dah. Tak, bukan masalah lekeh. Sebenarnya ini orang tu dia suka yang tu, silakan, tak apa. Amalan dia. Apa saja hak kita suka. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Kita mudah itu, silakan. Baik. Jadi baca Fatihah kan? Baca Fatihah tu adalah rukun, dan baca surah yang selain daripada tu adalah sunat. Kan? Dia bukan syarat sah solat. Tak baca mana surah, tak baca lepas baca Fatihah sah solat. Kan? Tapi tak baca Fatihah tak sah. Kan? Tiba-tiba kita kata oh saya ni Al-Hafiz. Kan? Mari sembahyang tak baca Fatihah, baca surah lain aja. Tak boleh. Kan? Walaupun kita tu baca surah lain. Mana Fatihah tak baca ni? Kan? Saya Al-Hafiz dah. Tak sah. Tak kira dah kamu Al-Hafiz tak pun. Fatihah kamu tak baca, maka tak sah solat kamu. Mesti dahulukan dengan Fatihah, dan bacalah mana-mana surah yang kamu suka. Hukum meninggalkan tertib. Sesiapa yang meninggalkan tertib segala rukun secara sengaja dengan mendahulukan satu rukun fi'li yang gambarannya seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi, contohnya sujud sebelum rukuk
atau rukuk sebelum baca Fatihah, atau salam sebelum sujud, maka batalnya maka batal solatnya, sebagaimana yang diputuskan oleh ijma' kerana bermain-main dalam solat. Kena faham tu tuan-tuan. Sujud sebelum rukuk, dia sujud dulu, rukuk belum lagi, dah sujud dah, batal. Ini kata tertib tadi kan. Ataupun dia rukuk Fatihah baca, tak baca lagi, tapi dia rukuk, batal kan. Ataupun dia bagi salam sebelum sujud. Okay, kan kita kan ada sujud pertama, sujud kedua kan. Dia sujud pertama saja bagi salam, sujud kedua belum lagi kan, batal solatnya. Artinya kita kena hukum meninggalkan tertib itu kan, maknanya yang menyebabkan apa tadi? Batal solat. Batal solat. Sekiranya didahulukan satu rukun qauli selain daripada salam, seperti mendahulukan tasyahud sebelum sujud, atau mendahulukan rukun qauli sebelum rukun qauli yang lain, seperti selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tasyahud, adalah tidak membatalkan solat, tetapi rukun qauli yang telah dilakukan itu diambil kira sebagai rukun, bahkan ia diulang semula pada tempat yang sepatutnya. Jadi masa kita tasyahud kan, Allahumma salli ala Muhammad tu akhir dah. Tiba-tiba dia Allahumma salli ala Muhammad dahulu. Kan? Jadi perbuatan dia tu tidak membatalkan solat, tetapi dia mesti lakukan balik. Kena baca semula, ulang balik. Hukum tidak ikut tertib kerana lupa ataupun tertinggal rukun. Sekiranya meninggalkan tertib kerana lupa, perbuatan atau bacaan yang dilakukan selepas rukun yang tidak mengikut tertib itu adalah tidak diambil kira, kerana ia berlaku bukan pada tempatnya. Sekiranya seseorang teringat rukun yang ditinggalkan itu sebelum sampai rukun seumpamanya pada rakaat yang berikutnya, maka dia hendaklah melakukannya segera selepas teringat. Jika dilambatkan, maka batalnya solat, maka batal solatnya. Sekiranya meninggalkan tertib kerana lupa, perbuatan atau bacaan yang dilakukan selepas rukun yang tidak mengikut tertib itu adalah tidak diambil kira, kerana ia berlaku bukan pada tempatnya. Bagi orang lupa, dia otomatik je kan. Macam kita semayang lah 3 ke 4 kan. Yang kita yakin bahawa 4 walhal 3 kan. Maka tak apa, sebab masa tu kita yakin itu. Itulah keyakinan kita pada masa tu kan. Jadi dengan kita tertinggal kerana terlupa tu, itu makfu, maknanya dimaafkan. Dimaafkan. Berlaku kan, berlaku pada kita. Boleh jadi kerana kepenatan. Sembahyang jadi tak ingat dah ni, 3 ke 4 dia ingat dah, penat sangat lah. Kan? Jadi masa tu itulah kita yang kita bagi salam lah. Walhal kita belum cukup lagi sempurna rakaat pun, dia kira cukup lah. Berbeza dengan apa ni? Sekiranya seseorang teringat rukun yang ditinggalkan itu sebelum sampai rukun seumpamanya pada rakaat yang berikutnya, maka dia adalah melakukan segera selepas teringat. Contohnya kita kata masa kita sembahyang lagi tadi kan, 3 ke 4 kita pun kita tak tahu, kita nak duduk kira cukup dah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru tinggal 3 baru ni, bukan 4. Terus bangkit, boleh dah bagi salam dah tadi, boleh bangkit tu sambung.
kan. Sebelum tu duk rasa betul nampak kan, lepas bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tak cukup lagi ni kan. Segerakan kan. Jadi ketika mana kita teringat yang kita tertinggal tadi, segera untuk kita tambah masa tu. Jika dilambatkan maka batal solatnya kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, duk rasa dah tadi tak cukup dah. Sembang ngeteh apa dah, ngopi apa kan. Tu tak boleh dah, nak sambung satu rakaat lagi tak boleh dah. Yang tu memang kena kena teruskan untuk solat yang lain yang ada, ganti balik solat tu. Bukan qada, ganti balik sebab ada waktu lagi kan. Memang aku tadi solat 3 rakaat, patutnya 4 kan. Pergi semaya semula lah. Apa? Tak boleh, sebab dia tinggal rukun kan. Dia tak boleh sujud sawi, dia rukun lah tinggal dia kan. Fatihah pun tak ada ke mana pun, satu rakaat dah tinggal. Berapa banyak rukun tu tinggal, dia tak boleh sujud sawi kan. Kita boleh sujud sawi selepas kita menyempurnakan tadi kan. Untuk boleh sujud sawi lepas kita tambah cukup kita pun nak dengan sujud sawi nak, tu boleh. Tapi kalau kita nak sujud sawi tanpa kita tambah yang tu, tak sah, dia tidak menyempurnakan lagi. Sujud sawi dia tu tidak boleh tampung rukun. Hak kita tertinggal rukun tak boleh kan. Rukun sawi tu dia panggil apa ni, hak kita boleh ganti. Contohnya tak baca kunyuk, sunah hayah kan, tak baca tasyahud, boleh lah macam tu. Tapi yang benda rukun tak boleh. Peringatan, kata-katanya sekiranya seseorang syak pada ketika rukuk, adakah dia telah membaca Al-Fatihah atau belum? Atau teringat ketika sujud, adakah dia sudah rukuk atau belum? Maka wajib dia bangun segera. Sekiranya dia berhenti seketika untuk mengingatinya, maka batal solatnya. Tetapi berbeza sekiranya dia syak ketika berdiri. Adakah dia telah membaca Fatihah atau belum? Maka dia boleh diam sebentar untuk mengingatinya. Kalau kita masa kita duduk qiyam, baca Fatihah kau belum lagi, tak apa, boleh teruskan untuk baca. Tapi kalau kita ketika itu kita sudah apa tadi kan, ketika kita apa ni, kita rukuk, kita teringat tu bangun tu, tak baca Fatihah tadi, boleh. Dan tapi kalau dalam rukuk tu lama, kita jadi duk mikir kat situ lah, Fatihah baca betul dia jadi batal kan. Dia apabila kita teringat terus rukuk dah tadi, angkat bangun terus baca Fatihah kan. Begitu juga ketika mana kita sujud, teringat aku tak rukuk tadi, terus sujud bangkit bangun semula untuk kita rukuk kan. Maka wajib dia bangun segera. Sekiranya dia berhenti seketika untuk mengingatinya, maka batal solatnya, solat batal. Tetapi berbeza sekiranya dia syak ketika berdiri, adakah dia telah membaca Fatihah atau belum, maka dia boleh diam sebentar untuk mengingatinya. Sebab apa? Sebab qiyam ni belum berlaku, belum berlakunya perpindahan rukun, tak berlaku lagi kan, duduk qiyam baru kan. Ni kalau dia sudah rukuk, mana dia dah satu rukun dah, tidak kan, sujud dah berlakunya, masa tu belum berlaku lagi. Jadi ketika itu sekiranya dia masih apa ni nak mengingatkan, aku baca Fatihah kau belum lagi, itu dibolehkan
walaupun dia ambil masa lah juga kan, tengah tertinggal rukuk. Sekiranya dia teringat di dalam sujudnya bahawa dia telah meninggalkan rukuk, maka dia hendaklah kembali berdiri betul untuk bergerak tunduk melakukan rukuk daripada berdiri. Tidak memadai dia terus bangun rukuk tanpa berdiri dahulu, kerana tunduk bukanlah keadaan yang biasa dilakukan orang. Kalau terus rukuk dianggap penambahan ke atas rukun yang tertinggal. Artinya dia kena bangun, bangun untuk rukuk tu segera. Bila mana dia teringat masa sujud tak rukuk tadi, bangun semula. Bangun untuk rukuk. Rukuk macam mana? Okey. Oh, makmum tak silap kan? Imam yang silap kalau macam tu kan. Apa yang perlu dilakukan oleh makmum? Pertama sekali makmum kena tegur lah. Pertama sekali kan, sebab itulah dia kena dengan subhanallah, Allahu Akbar. Apa ucapan yang dia nak beritahu bahawa kesilapan kan. Baik. Jadi ditegur pun imam terus imam terus sujud, dia tak rukuk tadi kan. Kita makmum ni, kita sebab kita tahu benda yang imam buat tadi salah, maka kita rukuk macam biasa kan. Jadi dengan harapan kita bahawa imam tu dia akan sedar kan. Sebab apa? Sebab kita dah tegur, ramai-ramai dah tegur. Jadi dengan sendirinya imam pun memang aku silap tu. Jadi dengan sendiri imam pun bangun. Jadi ketika itu kita hanya menunggu untuk bersama dengan imam selepas pada tu je. Itu kaedahnya. Jangan kita dah aku rukuk dah, aku sujud terus kan. Ya kan. Pergerakan kita tu seolah-olahnya kita menunggu untuk imam. Kita rukuk dalam keadaan kita beritahu. Jadi imam tu bangkit semula daripada sujud dia sujud kan. Dia rukuk. Jadi masa tu jadi bersama balik dengan imam. Tidak perlu kita mendahulukan. Tapi sekiranya imam teguh juga kan, imam teguh juga dalam saat dalam keadaan imam duk rasa dia tu dah kan, imam rasa dah dia dah betul, maka kita makmum ni boleh ikut juga dia kan. Boleh ikut juga dia, terus bersama juga dengan imam. Apa dia? Ya. Imam tinggal, imam dia akan tambah kemudian. Kita kena ikut dulu, follow dulu. Kan? Itu keadaannya. Ikut dulu. Apa dia? Dia akan dia apabila selesai kita boleh tegur. Selesai sembahyang imam tadi kita tegur, mana dia akan tambah dia tu tambah. Selesai sembahyang kita boleh tegur balik imam. Itu asalnya kita bercakap lah. Cuma cakapan itu untuk mengisyaratkan dia saja. Dia boleh ganti balik. Dia tadi, kekurangan dia tadi. Maknanya supaya tidak berlakunya apa ni, mufarakah daripada solat tadi. Nak pergi ke depan macam mana, imam duduk kat situ juga. Dia bagi laluan tu apabila imam tadi dia mengundur diri. Imam tu tak duduk situ, macam mana kita nak pergi ke depan? Dia sekarang ni kita tak boleh nak pergi ke depan, melainkan imam tu dia mengundur diri. Macam mana jadi sembahyang dua imam pula? Ya.
Tidak semestinya. Kerana sakaan imam tu dia tetap betul. Nah, kalau imam tu dia sudah memadai dengan orang kata subhanallah, dia tahu dah tu memang ada. Kerana ucapan subhanallah, Allahu Akbar, ucapan-ucapan itu menegur. Sikapnya adalah untuk menegur kesilapan. Ya. Imam tak apa ambil pandang. Kalau seorang makmum tegur subhanallah. Tapi kalau 2-3 orang makmum yang tegur subhanallah, imam dah tak boleh teruskan. Itu kalau imam tu faham kedudukan. Kalau imam tu tak faham kedudukan, awak tak tahu duduk situ macam mana nak pergi ambil alih dia. Itu situasinya keadaan macam tu juga. Dah faham juga macam tu. Sebab itulah orang yang nak jadi imam, dia tak boleh sembarangan tu. Dia kena ada ilmu berkenaan dengan imam tu, baru dia boleh jadi imam. Kan? Yang kemungkinan kes-kes macam ni lah. Kan? Kalau imam tu faham macam tu, bagus, memang boleh ganti balik. Sebab kita pun tengok ada beberapa kes memang imam kan, dia boleh undur, orang lain naik ganti dalam ada beberapa isu kan. Contohnya imam ni dia batuk, terlalu batuk, dia nak baca pun tak boleh dah, dia boleh undur, orang lain naik ke depan ganti. Itu orang faham lah tu kan. Kalau orang tak faham pula, apa pasal pula imam ni undur ni. Makmum ni tak faham juga, kecoh juga kan. Jadi kalau dalam keadaan yang faham macam tu, itulah betul lah tu, yang maknanya makmum boleh ambil alih tempat imam. Itu yang faham keadaan. Kalau tak faham keadaan, dia akan terus, dia solat terus macam tu. Mana teguran akan dibuat kemudian, mana imam itu akan menyempurnakan. Macam mana? Ya. Tak, yang ustaz kata tadi, ketika rukuk, makmum tahu bahawa imam terus sujud, dia tak rukuk. Kita kena rukuk. Yang kita tahu, kita tak boleh sujud. Perbuatan kita ketika itu, kita tidak mengikut imam, sebab kita tahu bahawa imam sudah meninggal. Kalau tak betul ustaz, bila imam teruskan, kita tegur subhanallah, imam teruskan juga. Iyalah, maknanya kita rukuk, kemudian kita sujud. Kita jangan tinggal rukuk tadi. Yang dia tertinggal tu, dia seorang tertinggal. Kita akan beritahu kemudian selepas daripada solat tu, kedudukan dia. Oh ni kami ramai-ramai dah tegur, imam batal tahu aja. Kan? Supaya tidak berlakunya tadilah, maknanya macam apa ni, mufarraqah kan. Ataupun yang macam anda kata tadi memang betul. Kalau disebut orang yang faham keadaan, ketika itu makmum ini boleh naik atas ganti imam tadi kan. Tapi kalau imam tu tak faham, jadi apa pasal boleh jadi dua dua imam ketika itu. Macam mana? Yang tu jadi batal semua. Tak ada orang tegur semua. Yang kata tertinggal satu ayat daripada Fatihah tu, itu batal semua kan. Itu dah rujuk balik kepada mufti. Mufti kata ketika itu solat jemaah tak solat apa tu. Kan. Mana ketika itu batal solat jemaah, semua kena sembahyang zuhur semula. Betul pengumuman ni buat. Itu tinggal satu surah, satu ayat daripada Fatihah.
Okey. Takat itu dulu. Tertinggal rukuk lah. Situ kan. Masya-Allah. Kita pun dah nak masuk Ramadan dah tuan-tuan. 2 minggu lagi. Sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmatan wa shukran. Rabbana aftah bainana wa bain qawlina. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.